اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan Allah, bertemu kita di dalam program yang dianjurkan oleh Pusat Islam Universiti Malaysia Kelantan, iaitu satu program pengurusan harta pusaka yang bertajuk Perlu ke Pengurusan Harta Pusaka, Faraid kan ada. Itulah tajuk kita pada hari ini berkenaan dengan pembahagian harta pusaka. Tuan-tuan dan puan-puan, di dalam kehidupan kita ini, kita semuanya ada harta. Bila kita meninggal, kita akan meninggalnya harta kita. Dan bagaimana untuk kita menguruskan harta tersebut, dan oleh itu program ini diadakan. Sebelum saya mulakan program ataupun perkongsian kita pada hari ini, saya ingin memetik satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, Ya Aba Hurairah, tu'allimul fara'idha wa'allimuha an-nas, fa innahu nisful ilma wa huwa yunsa, wa huwa awwalu syai'un yunza'u min ummati, atau kama qala. Yang bermaksud, wahai Abu Hurairah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, belajarlah ilmu faraid dan ajarkanlah. Nabi kata, belajarlah ilmu faraid dan ajarkanlah, kerana sesungguhnya ia adalah setengah dari ilmu. Ilmu-ilmu yang ada di dalam dunia ini, sebahagiannya adalah ilmu faraid. Dan ilmu itu akan dilupakan, dan dia adalah ilmu yang pertama kali dicabut, diangkat dari umatku. Itulah pesanan Nabi sallallahu alaihi wasallam, agar kita belajar dan kita ajarkan ilmu faraid. Untuk itu pada hari ini kita menjemput panel yang tidak asing lagi di dalam dunia perwarisan ini, iaitu Encik Tarmizi bin Abdullah, yang merupakan peguam bela dan peguam cara dan merangkap peguam syar'i di dalam menguruskan harta pusaka khususnya. Dan beliau merupakan berpendidikan Bachelor LLB, Bachelor of Law LLB IIUM, dan Master of Comparative Law di juga IIUM, dan Diploma in Syariah Law and Legal Practice di SLP juga dalam di IIUM. Dan beliau terlibat secara langsung di dalam komiti penambahbaikan enakmen jenayah syariah negeri Kelantan, tentang kuasa teknikal jenayah peringkat persekutuan, dan menulis beberapa buku dan presentation ketah kerja di dalam negeri dan antarabangsa. Dan sebelum saya menyerahkan kepada Encik Tarmizi, saya ingin ingatkan kepada rakan-rakan kita, sila like, share dan subscribe Facebook dan YouTube Pusat Islam. Dan kita akan membuka soal jawab di penghujung 15 minit akhir. Kita akan memberikan ruang kepada tuan-tuan dan puan-puan untuk menanyakan soalan kepada ahli panel kita pada hari ini.
dan link kehadiran akan dipaparkan di ruang komen Facebook Pusat Islam. Mohon staf, pelajar dan masyarakat ataupun peserta yang berada di luar sana untuk mengisi borang tersebut dan memberikan komen penambahbaikan kepada program kita pada hari ini. Dan tanpa melengahkan masa, saya mempersilakan ahli panel kita iaitu Encik Ahmad Tarmizi bin Abdullah untuk memberikan perkongsian kepada kita tentang ilmu faraid, iaitu ilmu yang dilupakan ataupun ilmu yang kata terasing di dalam dunia akhir zaman ini. Dipersilakan Encik Tarmizi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator kita Ustaz Khalid. Saya belum berkenalan jauh dengan Ustaz Khalid ni, tapi orang hebat juga ni. Terima kasih kepada Pusat Islam Universiti Malaysia Kelantan kerana menjemput saya. Universiti Malaysia Kelantan ni universiti yang baru, yang muda. Kita pun kita berharap Universiti Malaysia Kelantan akan terus gemilang, akan terus cemerlang pada masa hadapan. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'ihim bi ihsani ila yaumiddin, amma ba'd. Tajuk yang diberikan kepada saya, kita sembang-sembang pagi ni, tajuk berkaitan dengan perlu ke perancangan harta pusaka? Perlu ke perancangan harta pusaka? Faraid kan ada, faraid kan ada. Tajuk tu memang tajuk yang mencabar. Dan ini memang disebut oleh orang awam. Dia kata perlu ke kita nak rancang? Faraid kan dah ada. Jadi kita kena faham apa itu fungsi faraid dan apa itu ilmu pewarisan. Kalau saya selalu sebut, saya tidak sebut rancang harta pusaka, tapi ini kadang-kadang pengistilahan. Sebab bila kita sebut rancang harta pusaka tu tergambar di minda masyarakat macam dah nak mati, ataupun macam dah mati dah pun. Jadi istilah yang lebih saya gunakan, yang selalu saya gunakan ialah tentang pewarisan. Saya sebut pewarisan sebab pewarisan ni dia akan merujuk kepada dua ilmu. Kalau boleh refer saya punya slide. Ilmu pewarisan ini selalunya saya akan untuk memudahkan pemahaman, ini style saya lah. Maknanya saya akan pecahkan perbincangan itu kepada dua. Sama ada kita nak bincang tentang pewarisan semasa hidup. Walaupun masa kita hidup, kita sebenarnya merancang pewarisan tu sebab kita merancang apa yang akan kita tinggalkan. Ataupun kita membincangkan tentang urusan selepas berlaku kematian. Selepas berlaku kematian tu sebenarnya kita tidak bincang pasal harta kita, sebab bila berlaku kematian kita sebenarnya mengurus harta orang lain yang sudah pun meninggal. Semasa kita hidup ini, kita sebagai pemilik harta, macam mana kita nak rancangkan pewarisan, kita nak menurunkan legasi yang kita bina, kita nak menurunkan harta. Kalau tak ada harta pun mesti ada juga sedikit-sedikit, kalau tidak banyak pun harta yang kita perlu turunkan kepada waris kita. Mana satu perancangan perlu dibuat. Kalau kita pula selaku pewaris, maka kita hendaklah menguruskan harta orang yang meninggal, orang yang meninggal di sekitar kita. Terutamanya kalau yang meninggal itu juga adalah waris kita, yang mana kita pewaris. Kalau kita bukan pewaris pun, kita boleh membantu untuk menguruskan harta. Jadi kita yang pertamanya tentang rancang pewarisan ni, kenapa kita perlu rancang? Sebab kita, setengah orang tu dia kata tak apalah, tak payah rancang lah, kita tawakal aje lah. Tak payah rancang, kita tawakal aja. So ini adalah satu salah faham tentang konsep tawakal lah. Tawakal lah, tapi kita kena rancang juga apa yang akan, cara mana yang akan kita tinggalkan. Kita bukan hanya bersungguh-sungguh berusaha mencari harta di dunia ini, tapi kita juga kena rancang menjadi
kewajipan kita sebenarnya untuk merancang bagaimana cara untuk kita tinggalkan harta tu. Bukannya kita cari-cari, lepas tu kita tahu kalau jalan macam mana nak tinggal. Jadi dia akan jadi, itulah yang akan jadi masalah kepada yang mewarisi harta kita apabila kita hanya tinggalkan macam tu sahaja. Sebab kalau kita lihat baginda Nabi SAW pun dia maknanya unta itu perlu ditambat. Bila nak masuk masjid, Rasulullah SAW bagi tahu para sahabat, maknanya tambat unta, ikat unta tu, barulah bertawakal dan barulah masuk masjid. Maknanya kalau unta tu dibiarkan di pintu-pintu masjid, di luar masjid, keluar pada masjid tak tahu berkeliaran ke mana unta. Jadi unta tu perlu ditambat supaya dia tidak berkeliaran, supaya bila kita keluar masjid kita boleh naik balik unta kita. Mana itu antara yang diajar oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, macam mana kita melihat sirah ataupun sejarah Nabi Yusuf yang macam mana menjaga kewangan negara Mesir apabila 7 tahun dilanda kemarau. Itu semua memerlukan satu perancangan ekonomi. So perancangan pewarisan harta pusaka ini adalah suatu perancangan yang kita perlu rancang macam mana kita nak turunkan harta yang kita kumpul ataupun yang kita ada sekarang ini. Tentang selepas kematian itu pula yang saya istilahkan sebagai urus harta, kita tidak merancang sesuatu yang dah pun mati, sebab kita mati pada masa tu. Kita hanya menguruskan harta orang lain yang waris-waris kita, maka kita hendaklah menguruskan harta pusaka tersebut. Yang berlaku sekarang dia bukan urus pusaka, Ustaz, dia rebut harta, bukan urus harta. Jadi kita nak urus harta tu, bukan kita nak rebut. Sebab dia tidak perlu direbut dah, sebab benda tu dah jadi harta pusaka. Kalau nak rebut masa hidup ni, itu berlumba-lumba ke arah memajukan ekonomi. Itu kita boleh rebut, berniaga betul-betul, bisnes betul-betul, kerja betul-betul. Kalau dah harta pusaka ni kita tak perlu rebut, sebab masing-masing ada hak yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang dipanggilkan faraid. Faraid itu hak yang sudah difardukan, yang sudah ditetapkan. Fardu tu maknanya ditetapkan. Faraid itu adalah ilmu untuk mengetahui bagaimana ketetapan pembahagian terhadap sesuatu waris, seorang waris yang berhak kepada harta pusaka. So perancangan pewarisan, tengok next slide saya. Selalunya bila kita cakap tentang perancangan pewarisan, maka terdapat 5 instrumen yang penting yang saya senaraikan. Maknanya kita hendaklah mengetahui kelima-lima instrumen ini dalam merancang pewarisan kita. Bagi saya kita kena faham konsep takaful. Takaful berbeza dengan insurans. Sebab insurans tu kita jual, kita beli, sebenarnya kita beli polisi, dan ini adalah sesuatu yang haram sebab kita membeli sesuatu benda yang tiada. Kita membeli risiko. Berlainan dengan takaful, kerana takaful ni kita tidak berjual beli. Orang tak panggil jual takaful, tak panggil beli takaful. Kita takaful ni kita saling tolong menolong, kita saling bantu membantu, kita tabarruk. Kita bukan mencarum, tetapi kita tabarruk. Tabarruk ni maknanya kita menderma duit kita tu secara tetap di dalam tabung yang kita sudah pun sepakati di antara peserta takaful. Yang mana kita berjanji di antara peserta-peserta, kita meletakkan dalam tabung kepada pengendali takaful, iaitu syarikat-syarikat takaful, yang mana jika berlaku musibah di kalangan anggota ni, dan kalangan peserta ini, maka digunakan tabungan itu untuk membantu peserta lain yang menerima musibah. Maka kita bagi tu, kita kira kita sudah tabarruk, kita sudah niatkan ikhlas, kita menderma, kita tidak mengharapkan apa-apa pulangan daripada apa yang kita bayar setiap bulan tu, sebab kita niatkan sebagai tabarruk, sebagai ikhlas. Kita nak membantu kawan-kawan kita yang lain. Yang mana kalau kita juga yang
ditimpa musibah, maka kawan-kawan lain yang akan membantu kita. So dia berlainan dengan konsep. Dia lebih kurang dengan insurans, tetapi konsep itu adalah lebih kepada konsep kita membantu sesama kita dan kita merancang kalau sesama ahli ini ditimpa musibah. Bukannya kita membeli risiko tu, menjual beli risiko itu sesuatu yang diharamkan, kerana dekat situ dia ada unsur maisir, dia ada unsur apa kita kata ada unsur judi, ada unsur gharar, ketidaktentuan. So takaful ini memang digalakkan dan bagi saya kita kena rancang lah mengikut kemampuan masing-masing lah. Kalau sekurang-kurangnya ada takaful hayat, ataupun kalau tak mampu, kalau lebih mampu mungkin boleh ambil dia punya medical card dan sebagainya lah, macam-macam lah. Kita boleh ambil critical illness kalau lebih lagi mampu, dan itu mengikut bajet masing-masing lah. Dan takaful ni pula ramai yang nampak takaful ni nampak hibah takaful. Sebenarnya itu bukan hibah saja takaful. Takaful ni dia ada juga cara wasi, dia ada juga cara kita panggil absolute assignment, dia ada cara penyerahan hak. So dia bukan hibah semata-mata. Asal takaful je hibah. Itu adalah satu salah faham tentang takaful. Takaful itu luas. Macam-macam kita boleh rancang apabila kita ada takaful, mengikut polisi mana yang kita ambil, dan macam-macam kita boleh rancang tu lah, sebab tu nama dia rancang. Macam mana kita nak rancang, sama itu kita nak rancang secara wasi, secara faraid, ataupun kita nak rancang secara pemberian hibah, ataupun kita nak buat penyerahan hak mutlak, penyerahan hak melalui absolute assignment, kita assign kepada syarikat amanah dan sebagainya. Kemudian harta pencarian, ini jugalah satu perancangan yang mana harta pencarian ni pun mungkin bagi sesetengah keluarga dia tidaklah complicated. Dia hanya ada isteri dan ada anak-anak, ada suami, ada anak-anak, dan dia mungkinlah tidak dia nampak tidaklah penting sangat harta pencarian. Tapi bagi sesetengah keluarga yang lain, harta pencarian ni mungkin menjadi sesuatu yang penting. Contohnya kalau ada 2 orang isteri, ataupun contohnya ada anak-anak daripada perkahwinan sebelumnya. Jadi mengisytiharkan ataupun bersepakat antara pasangan itu tentang apa yang diputuskan harta pencarian itu adalah lebih baik bagi saya, sebelum timbul dia panggil kausa tindakan. Kausa tindakan untuk harta pencarian ini ada 3, sama ada poligami, bercerai hidup, ataupun kematian, bercerai mati. Tapi kita tidak perlu tunggu sehingga berlakunya ketiga-tiga kausa tadi. Kita sudah pun boleh buat suatu perjanjian ataupun suatu pengisytiharan sama pasangan, dan sekiranya berlaku perkara 3 tadi, poligami, cerai ataupun meninggal, maka lebih mudah waris untuk decide terus ataupun untuk allocate terus apakah harta mana yang sudah diputuskan, yang sudah disetujui sebagai harta pencarian. Sebab harta pencarian ni dia wujud apabila wujudnya perkahwinan. Maka yang lain-lain itu macam hibah, wakaf, wasiat juga, kalaulah harta kita tadi berkait dengan harta pasangan kita, maka kita kena putuskan harta pencarian terlebih dahulu. Dibimbangi kita menghibahkan harta kita yang sebenarnya terdapat hak isteri kita terhadap harta hibah. Sebab tu saya letak harta pencarian terlebih dahulu. Kita menghibahkan rumah, sedangkan rumah tersebut ada juga sepencarian isteri kita kat situ. Jadi suka-suka hati je kita nak hibah. Jadi kita kena minta izin. Dia panggil malul musyad, mana harta yang sudah bergabung, harta yang sudah bercampur. Jadi bercampur sebab kita mendapatkan harta tersebut juga dengan bantuan ataupun dengan sokongan pasangan kita. Jadi dia kena jelas tentang harta pencarian, barulah instrumen-instrumen lain itu boleh bergerak dengan lebih sempurna lah, tanpa ada takwil-takwil, tanpa ada claim, tanpa ada dakwa-dakwi. Sebab bila kita buat dengan cara yang tidak sempurna, ilmu yang tidak mantap, itulah yang menjadi pertikaian di mahkamah syariah tu. Perancangan pewarisan antara yang makin glamour sekarang ini tentang hibah contohnya. Nak buat hibah, sedangkan hibah itu banyak. Dia ada hibah mutlak, ada hibah bersyarat, dia ada hibah amanah. Itu semua lain. Jumpa peguam nak buat hibah, saya kata nak buat hibah apa?
Nak buat hibah yang mana satu? Hibah mutlak hartanah contohnya, dia melibatkan kos untuk transfer tu, tak nak buat hibah mutlak. Ni hibah bersyarat. Hibah bersyarat ni pula dia banyak ada khilaf pula. Dia ada banyak, sebab hibah bersyarat ni hibah bersyarat balasan, hibah bersyarat umur tu pula ada berkait dengan umrah, ada berkait dengan rukbah. Kemudian hibah amanah contohnya kita nak jadikan seseorang sebagai pemegang amanah atau kita sendiri jadi pemegang amanah. Jadi dia banyak, perbahasan hibah ni terlalu banyak. Ni kadang-kadang satu hari duk bincang pasal hibah aja. So ini saya nak cakap 45 minit. Jadi saya just sebut hibah adalah salah satu perancangan pewarisan yang mana apabila kita decide untuk buat hibah, kita kena faham. Kita kena faham apa yang kita nak sebenarnya dan hibah yang macam mana yang kita nak. Hibah adalah pemberian kasih sayang tanpa kita mengharapkan apa-apa balasan. Kita bagi tu, mana orang tu tak bayar duit kat kita. Kita bagi dengan kasih sayang. Disebabkan kita sayang dekat dia, kita sayang dekat isteri kita, maka kita hibahkan ke isteri kita. Kita sayang dekat anak kita, kita hibahkan kepada anak kita. So itu konsep hibah. Dia menyebabkan dia berlainan dengan jual beli. Jual beli tu kita ambil iwak, kita ambil balasan tu. Tapi hibah ni kita bagi kasih sayang, tapi dia ada juga rukun dan syarat dia, dan dia ada kategori-kategori dia, dan dia ada pelbagai lah. Zaman moden sekarang macam-macam jenis hibah lah yang kita perlu faham dan kita perlu rancang betul-betul lah kalau kita nak buat hibah. Wakaf adalah juga satu perancangan yang mana ini adalah perancangan utamanya. Cuma dalam beberapa perbahasan ulama adalah kita nak wakaf selama 100 tahun lah, tu yang jadi masalah tu dekat Penang. Kadang-kadang ada kes wakaf 100 tahun, lepas 100 tahun dia nak kembali kepada waris, bukan majlis agama yang pegang. Zaman-zaman dulu macam-macam orang buat wakaf, terutamanya di Penang saya lihat isu wakaf bertempuh ni wujud. Tapi kalau ikut mazhab Syafi'i, wakaf sepatutnya selama-lamanya dia tidak dikembalikan dah kepada waris, dia tidak kembalikan kepada orang yang mewakafkan. So wakaf ni dia agak maju kita di sudut perundangan, sebab kita ada enakmen wakaf. Boleh dikatakan kebanyakan negeri sudah pun ada enakmen wakaf, dan Majlis Agama Islam yang mengawal harta wakaf ni pun dia agak majulah berbanding dengan hibah yang agak baru. So kalau kita rasa wang yang kita ada, harta yang diamanahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai pahala yang berkekalan kepada kita, baik kita buat wakaf. Kalau kita memang niat untuk buat wakaf, dan kita buat wakaf dengan proper lah. Kita buat wakaf tu secara kita aja, secara kita anggap benda tu wakaf, walhal benda tu tidak menepati perundangan wakaf yang sebenar. Dia akan jadi masalah kepada kita lah apabila kita kemudian hari nanti bahkan ada timbul kes pun kadang-kadang wakaf tu mati, dia jadi bergaduh pun. Satu kampung kata itu harta wakaf, tapi anak cucu dia kata ini harta pusaka sebab nama arwah ayah. Ini masalah. Sebab itulah wakaf tu perlu dibuat secara proper mengikut perundangan. Dan satu lagi instrumen yang selalu disebut ialah wasiat. Orang Melayu kita ni bila sebut wasiat, semua akan ikut, kita akan follow wasiat. Padahal kadang-kadang benda tu bukanlah wasiat Islam yang sebenar, dia hanya lebih kepada berupa pesanan-pesanan yang tidak mengikat. Kadang-kadang wasiat ni pun banyak benda yang mengarut juga sebab jadi wasiat Melayu. Jadi kita kena faham konsep wasiat Islam yang sebenarnya macam mana konsep wasiat kepada waris, wasiat sebenarnya untuk siapa dan apakah fungsi wasiat. So benda ni kita kena sentiasa tambah ilmu supaya kita dapat membuat perancangan pewarisan kita dengan lebih teratur dan lebih kemas lah. Itu dalam kategori perancangan pewarisan. Instrumen-instrumen yang ada dalam perancangan pewarisan. Kenapa perlunya rancang semasa hidup? Kenapa perlu rancang semasa hidup? Ini saya buat ringkasan kenapa kita perlu rancang semasa hidup ni. Apabila kita rancang harta yang kita ada semasa hidup, yang pertamanya pencairan aset lebih cepat. Sebab apabila seorang itu meninggal, maka boleh dikatakan harta-harta dia itu akan dibekukan. Harta itu dibekukan sebab dia tidak mahu harta tersebut digunakan secara salah. Duit di dalam bank memang akan dibekukan, dan apabila JPN didaftarkan
surat mati di JPN tu boleh kata sistem tu akan dibekukan. Cuma sekarang ni dia lambat sikit jadi beku sebab lambat sikit nak dapat sijil mati dekat JPN. Sebab nak ke JPN pun kena buat temu janji. Jadi ramai yang tahu nombor PIN sekarang dia pergi aja withdraw duit dalam bank yang mana ada nombor PIN ATM atau sebagainya. Kalau tak timbul masalah tak apa. Kalau timbul masalah itu memang menjadi satu masalah lah apabila ada waris yang mempertikaikan tentang pembahagian. Tapi kalaulah dikeluarkan kemudian dibahagi secara betul, sebab dikeluarkan tu untuk memudahkan, itu mungkinlah secara hakikatnya dia tidaklah menjadi suatu kesalahan lah, sebab diuruskan dengan cara betul, walaupun secara perundangannya mungkin boleh dikenakan tindakan juga kepada siapa yang mengeluarkan duit daripada akaun si mati itu sebelum dibekukan. Sebab zaman COVID ni memang saya dapati beberapa kes yang terbaru ni memang agak lambat bank membekukan akaun si mati. Sebab lambat pendaftaran ke JPN. Sebab hospital dah bagi pengesahan kematian tetapi dia tidak daftar automatik sebab hospital pun sibuk dengan COVID ni dengan apa, jadi hospital bagi kepada waris untuk waris daftarkan ke Jabatan Pendaftaran Negara. Bila nak daftar dia akan makan masa kadang-kadang 3-4 minggu baru dapat temu janji tu. So dia kadang-kadang ada gap masa pembekuan beberapa akaun di bank tu, kadang-kadang dia jadi lambat. So mungkin ada yang salah guna apa semua, itu adalah aspek pengurusan yang tidak patut berlaku lah. Kalaulah ambil tetapi dibagikan dengan cara yang betul, diuruskan dengan cara yang betul, dia tidaklah menjadi suatu masalah yang besar lah apabila dia bukannya langsung tidak boleh ambil dan tidak boleh digunakan. Dia boleh digunakan sebab itu sudah pun menjadi hak waris. Tetapi yang menjadi pentadbir atau yang menguruskan tu dia kena uruskan dengan betul je, itu aja. Tetapi konsep kenapa akaun itu dibekukan adalah untuk menjamin supaya akaun itu tidak disalahguna. Akaun itu tidak disalahguna oleh orang tertentu, maka sistem yang ada di negara kita dia akan membekukan segala aset. Jadi apabila kita buat perancangan semasa hidup, kita dah buat wasiat contohnya melantik wasi, maka pengurusan untuk waris ataupun pentadbir yang akan mentadbir harta kita dia akan jadi lebih cepat. Lebih cepat, apabila lebih cepat maka aset-aset yang pencairan aset itu akan menjadi lebih cepat. Maka waris akan mendapat haknya dengan lebih cepat berbanding dengan kita tidak merancang. Apabila kita tidak merancang, orang pun tak tahu kita ada harta apa, orang pun tak tahu nombor akaun kita, kan? Orang pun tak tahu kok kita ada isteri nombor 2 yang disembunyikan, jadi masalah semua tu. Sebab bila kita rancang, maknanya sebab itulah saya selalu tekankan dekat sini tentang fail faraid peribadi ataupun fail pewarisan individu. Setiap individu dia sudah pun ada fail dia yang mana dia imagine dia yang mati. Sebab itulah dalam file tu kadang-kadang saya bergurau, saya letak gambar hitam putih innalillah Ahmad Tirmizi Abdullah meninggal pada kosong lah lah. Kemudian kita buat sijil mati palsu kita letak kat depan tu saja untuk kita feel kita ni bakal mati. Kemudian dalam file tu kita masukkan semua. Kita kalau ada wasiat kita letakkan wasiat, polisi takaful, kita letakkan IC semua waris kita letakkan sijil nikah dalam file tu, kita letakkan maknanya geran kereta, geran rumah yang original semua kita masukkan situ. Kalau tak ada original dekat bank kita photostat tak kat situ. Semua akaun kita senaraikan kat situ, semua hutang kita senaraikan kat situ. Kalau ada orang lain berhutang dengan kita senaraikan kat situ. Jadi mudah dapat akses kepada file itu pun dia akan membantu banyak perkara. At least itu perancangan awal yang kita yang setiap individu itu perlu buat. Sebab kita kena fikir, kita kena imagine kita mati macam mana orang nak uruskan kita tadi. Sebab itulah kadang-kadang kita sijil nikah pun tak tahu ke mana. Kadang-kadang kalau mak ayah kita meninggal kita pun tak ada sijil mati mak ayah kita. Sedangkan itu penting lah untuk sebab dia waris usul. Waris usul ni perlu declare sama ada dia ni meninggal sebelum atau meninggal selepas. Waris usul kena ada. Dalam faraid waris usul lah dia panggil. Kadang-kadang kita hanya concern tentang waris furuk. Waris furuk ni waris yang lahir lah, yang kita lahirkan, maknanya anak-anak kita. Tapi kita terlupa tentang waris usul yang juga menjadi waris fardu, waris utama di dalam pembahagian faraid.
kita perlu rancang, sebab kadang-kadang kalau kita tidak rancang, kita akan tertinggal kepada orang yang tersayang. Lebih-lebih lagi orang yang tersayang ni adalah bukan waris kita. Sama ada kita ada anak angkat ataupun sekarang ni banyak juga kes dipanggil anak tak sah taraf. Anak tak sah taraf ni bukan waris, yang mana kita perlu rancanglah kepada dia. Mana bukan kita lah, maknanya orang yang terlibat tu perlu rancang kepada orang yang dia sayang. Lebih-lebih lagi orang tersebut bukanlah waris, sebab dia tidak akan mewarisi. Waris ni kalau kita terlepas memang faraid ada. Memanglah faraid itu ada, tapi kalau bukan waris, tapi orang tu kita sayang tapi dia bukan waris, kalau kita terlepas memang dia tak dapat apa-apa. Banyak juga kes yang saya lihat kadang-kadang anak angkat terabai. Kadang-kadang ambil anak angkat tapi tidak buat sijil pengangkatan. Juga satu kerugian, sebab sijil pengangkatan anak angkat itu penting. Contohnya dalam pencen terbitan, contohnya bila pencen kerajaan, bila penerima pencen itu meninggal dunia, dia melahirkan pencen terbitan. Pencen terbitan itu kalau kena urutannya boleh dapat kepada anak angkat. Kan dapat anak angkat dengan syarat adanya sijil pengangkatan. Jadi pentinglah sijil pengangkatan tadi dibuat secara proper, diambil sijil pengangkatan anak angkat contohnya lah kalau bagi mereka yang terlibat. Jangan kita buat sebagai ialah kita ignore macam tu lah, tawakal aja. Tawakal dengan tanpa menambat unta tadi. So kita kena tambak betul-betul. Kalau nak angkat, buatlah sijil pengangkatan. Kalau kita nak bagi hadiah dekat anak angkat kita ataupun waris, kita panggil anak tak sah taraf dan sebagainya, kita buat betul-betul dokumen instrumen untuk menjamin orang yang kita sayang itu mendapat hadiah daripada kita semasa kita hidup lagi. Kita melantik orang-orang yang kita percayai sebagai wasi, sebagai pentadbir di dalam surat wasiat kita. Dalam surat wasiat pentadbiran itu dia panggil wisayah. Kita lantik terus siapa yang akan menjadi pentadbir kita supaya mereka ni senang. Terus saja ada orang yang akan mentadbir kita. Kalau kita nak buat pengamanahan, terus saja kita buat pengamanahan di dalam surat ikatan amanah. Pengamanahan ni dia agak kompleks. Kadang-kadang kita perlu berjumpa lah. Perlu berjumpa dengan syarikat amanah ataupun perlu jumpa dengan peguam lah. Kalau kita nak buat pengamanahan melalui surat ikatan amanah ataupun penama ni, penamaan. Tempat-tempat yang ada penamaan ni kita buat penamaan lah, sebab penamaan ini untuk mencairkan aset tadi yang lebih cepat. Kadang-kadang duit EPF kita tu kita masih lagi letak nama arwah ayah kita. Sebab masa kita kerja mula-mula kita tak kahwin lagi. Kita letaklah nama ayah kita. Lepas tu ayah kita dah meninggal lama, kita tak update pun penamaan. So dia akan menjadi seolah-olah tidak ada penama lah. Bila tidak ada penama, maka pencairan aset-aset yang sedangkan boleh diuruskan melalui penamaan tadi, dia akan jadi lambat lah. Kita lepas kita tengok program ni, kita ada kesedaran, kita cek balik tentang EPF tabung haji. EPF tabung haji selalunya ada penama lah. Dia benda-benda macam ni kita kena ikut undang-undang itu sendiri. Maknanya tabung haji dia ada undang-undang tabung haji, KWSP dia ada undang-undang KWSP, Felda dia ada undang-undang Felda. Jadi kita kena ikut peruntukan undang-undang yang ada pada setiap institusi itu sendiri. Jangan pula kita memandai-mandai, kita belajar kitab kuning, kita tahulah apa itu wasiat, apa itu hibah. Jadi kita pun nak buat ikut kitab kita tanpa kita meraihkan perundangan yang ada. Kita kena ikut perundangan yang ada. Kalau yang ada penamaan, kita boleh buat penamaan, kita buatlah. Kalau tabung haji itu dia ada sekarang hibah amanah sebagai alternatif kepada penamaan. Kalau ASB, ASN tu dia tidak ada penama, dia ada hibah amanah. Kalau kita nak buat hibah amanah, kalau EPF dia ada penama saja, dan konsep penama dalam EPF dia hanyalah sebagai wasi, tapi at least pencairan itu dengan lebih cepat lah. Dan kita juga perlu rancang sekiranya kita nak buat amal jariah kita ada duit tapi kita nak terus wakaf semasa kita hidup. Kita bimbang kok kita ni umur panjang dan mungkin pada masa akan datang duit yang kita ada lepas pencen dapat banyak duit seumpamanya, kita bimbang juga kot harga pampers dah mahal ke apa, jadi kita simpan duit. Tapi at least kalau kita buat wasiat 1/3 untuk kebajikan, 1/3 daripada duit kita ni kita nak bagi ke masjid contohnya, at least kita ada juga amal jariah selepas kita meninggal. Dan pelindungan takaful jika berlakunya musibah. So ini benda-benda macam ni, benda-benda yang kita kenapa kita perlu rancang. Seterusnya kita lihat kenapa perlu urus selepas mati.
Saya kena cepat-cepat ni, sekejap je rasa macam kenapa perlu urus selepas mati. Harta pusaka yang ditinggalkan oleh orang sekeliling kita, kita perlu urus, bukan kita perlu rebut. Tak ada guna kita nak rebut sebab hak kita ataupun hak waris sudah pun ditentukan oleh perundangan, sudah pun ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam ilmu faraid. Jadi kita perlu urus. Kalau kita rebut, ia akan jadi masalah. Rebut itulah yang menjadi urusan harta pusaka ni tak selesai dan akhirnya bergaduh, silaturahim makin makin putus. Dan dekat sinilah kadang-kadang kita nak urus harta pusaka inilah yang kita kadang-kadang tak jumpa orang siapa boleh urus sebab masing-masing bagi pendapat masing-masing yang itulah kata ilmu yang diangkat oleh Allah tadi tu. Yang akhirnya semua orang pun jadi confused. Sebab itulah perlu ada mereka yang mahir, yang takhasus, yang membantu, dan kita perlu rujuk kepada mereka yang betul-betul boleh membantu kita dalam menguruskan harta pusaka tu. Kita uruskan harta pusaka sebab kita tak nak harta itu jadi beku. Sekarang ni harta beku sudah pun mencecah 60 ataupun 70 bilion. Bahkan di dalam geran tanah tu saya tak tahu berapa ratus ribu geran tanah masih lagi atas nama si mati. Mentang-mentang lah dia boleh duduk kat tanah tu, dia buat tak tahu juga. Dan sekali bila dia meninggal, anak-anak dia pula lagilah tak tahu berapa generasi akan datang, berapa generasi terdahulu yang sudah pun meninggal. So kita selesaikan penamaan di dalam geran tanah itu mengikut nama yang terbaru setakat mana yang kita boleh. Kemudian diteruskan pula oleh waris-waris kita. Barulah hartanah tadi sentiasa berdaya saing, sentiasa mana boleh dikembangkan lah. Kalau tidak, bila nama si mati yang beberapa generasi, dia jadi tak boleh nak develop lah. Sebagaimana di kampung baru tu, sekeliling dia dah naik pencakar langit dia, tak ada cakar-cakarnya, dia duduk macam tu je sebab developer mana yang berminat untuk develop tanah orang mati. Yang duduk kat situ memanglah hidup, tapi nama dalam tanah tu nama orang mati. Sebab itulah dia tidak membangun. Marah orang kampung baru kat saya. Tapi itulah hakikat yang berlaku apabila tidak menguruskan soal pusaka itu dengan baik, yang menyebabkan banyak isu yang berlaku. Dia sepatutnya kena update di dalam geran tanah mengikut nama yang terbaru lah. So untuk mengelakkan harta beku, maka perlulah diuruskan harta selepas berlaku kematian. Dan apabila kita urus harta pusaka ni, banyak kita boleh tunaikan hak terhadap si mati. Sebab apabila harta dia dicairkan, mungkin kalau dia belum lagi buat ibadat haji, kita boleh bayar upah haji dia. Kalau dia ada hutang sesama manusia, maka apabila dicairkan, maka bolehlah bayar hutang dia. Kan? Sebab saya pun banyak tengok, kadang-kadang hutang sesama manusia tu satu hal, kadang-kadang hutang dengan institusi, hutang dengan bank, 400,000, 500,000, itu pun satu hutang yang perlu dibayar lah. Waris dia jadi tak ada mood aku nak urus harta pusaka ayah aku sebab dia berhutang dengan bank pun dah 500,000 contohnya. Tapi kena urus lah kita sebagai waris. Kalau aku urus, aku dapat 50,000 je contoh. Tak apalah, kita dapat sikit. Yang 500,000 tu dapat kat bank pun dah memang hutang dengan bank kan. Tapi kita kena urus lah sebab kita perlu menunaikan hak si mati, hak keberhutangan tu, at least arwah si mati tu diuruskan oleh waris dia. Maka hutang dia pun terbayar, dan yang lebih tu sikit-sikit lah nak macam mana. Dan memang contohnya dia orang yang bisnes, memang nampak banyak harta tapi rupanya banyak hutang di sebalik harta tu. Tapi waris perlu uruskan walaupun dia rasa macam ingatkan banyak harta, rupanya terselindung hutang di sebalik harta. Tapi memang biasa orang bisnes kadang-kadang dia memang terpaksa dia panggil dia kena link dia punya hutang tu dengan harta yang ada lah, barulah bank akan terus bagi pinjaman tu untuk dia melangsungkan perniagaan dia macam-macam lah. Jadi kita jangan tengok bila si mati tu banyak hutang kita pun jadi tak nak buat. Tak boleh, kita selaku waris kita buat, at least kita menunaikan hak dia tu. Kita melepaskan si mati tu bila kita seorang waris yang bertanggungjawab menguruskan harta si mati. Dan akhirnya apabila semua harta itu diuruskan, dan waris semua akan dapat hak dia lah, walaupun sedikit dapat sedikit, kalau banyak dapat banyak. Jadi kita perlu uruskan sebaik mungkin dan dengan cara yang betul lah, supaya
kita tak mahu merugikan ekonomi umat Islam lah kalau kita tidak uruskan. Faraid kan dah ada. Next slide tu saya sebab tajuk hari ni pun pengurusan pusaka penting ke, faraid kan ada. Faraid kan dah ada. Faraid kan dah ada. Kita kena faham faraid memang dah ada. Faraid ni pun dah ada pun kelang kabut ilmunya diangkat. Aduh letih tentang apa, ramai yang tidak faham lagi. Saya tengok faraid ni antaranya orang tidak faham tentang cucu. Kalaulah mak ayah dia meninggal lebih awal daripada atuk, jadi dia kira cucu tak dapat langsung. Tapi kita tengok kes juga sebenarnya bukan tak dapat langsung. Kalaulah cucu daripada anak lelaki dan kemudian anak-anak atuk tu hanya perempuan saja, cucu tu dapatlah sebagai waris ganti. Cucu yang tak dapat adalah cucu waris patah titi dan cucu waris zawil arham. Cucu waris ganti dapat faraid. Jadi tak faham cucu apa yang patah titi, cucu apa yang zawil arham, cucu apa yang waris ganti. Itu semua kena belajar faraid lah. Kemudian adik-beradik seibu dia tidak didindingi, dia tidak terdinding dan dia tidak mendinding. Apabila si mati tiada waris usul dan tiada waris furuk. Betul lah. Tak ada waris usul dan tak ada waris furuk, maka adik-beradik seibu dia dapat. Walaupun dekat situ si mati ada adik-beradik seibu sebapa dan sebapa. Sebab adik-beradik seibu dia tidak terdinding. Yang mendinding dia adalah waris usul dan furuk. Usul dan furuk tak ada, dia tidak dapat. Mana adik-beradik seibu sebapa dan adik-beradik sebapa dia tidak mendinding adik-beradik seibu. Adik-beradik seibu adalah waris fardu, tetapi dia juga tidak menghalang waris-waris yang lain sebab dia bukan waris asabah. Waris asabah sifat dia akan mendinding, menghijab secara nuksan waris yang lain ataupun secara hirman. Itu panjang ilmu faraid tu. Jadi faraid itu sendiri dia tidak boleh berjalan dengan sendiri. Faraid perlu ada pemandu. Kalau saya sebut tu, faraid perlu ada pemandu yang mana nak menjalankan faraid itu perlu ada pentadbir. Perlu ada. So kita ilmu faraid itu satu hal, kemudian untuk ilmu untuk pentadbiran satu hal yang lain. Ilmu faraid ni dia hanyalah ilmu supaya setiap waris tu menerima hak dia sebagaimana yang diberi oleh agama. Maka dia tidak ada orang lain mengambil hak orang lain. Itu saja tentang ilmu faraid, supaya setiap orang tu ada haknya. Tapi macam mana kita nak memfaraidkan harta pusaka itu sendiri? Dia perlu tentang ilmu pengurusan harta pusaka. Faraidkan dah ada. Bukanlah faraid itu sesuatu yang negatif. Faraid itu adalah positif. Adanya faraid menjadi solusi kepada pembahagian harta pusaka. Tapi yang tidak terbahagi itu sebab pengurusan harta pusaka itu tidak diurus dengan betul. Tak tahu institusi mana yang nak buat. Semua orang pun masing-masing untuk mengharapkan yang ni mengharapkan Bang Sulung mengharapkan adik bongsu contohnya, last sekali tidak berjalan. Faraid itu memang dah ada tetapi perlu ada pengurusan supaya dapat menguruskan harta pusaka tu. Seterusnya kita tengok, saya ringkaskan kepentingan beberapa instrumen perancangan pewarisan. Yang ni maknanya kita boleh belajar secara detail lah di dalam tajuk-tajuk khusus yang lain lah. Kadang-kadang setiap tajuk ni 2-3 jam pun kadang-kadang baru habis. Mana takaful kena ada sesi lain 2 jam, atas penjara kena sesi lain 2 jam. Tapi secara umumnya instrumen-instrumen ni penting. Contohnya takaful ni untuk kita perlindungan. Dia bukan untuk investment. Takaful bukan untuk saving. Takaful bukan untuk investment. Takaful adalah untuk perlindungan jika berlaku musibah. Kan? Saya sudah pun ditimpa musibah. Saya buat bypass dan juga saya buat dia panggil aortic valve replacement AVR. Saya tukar saya punya injap jantung saya bermasalah, so saya tukar. Sekarang ni injap jantung saya, injap aortik, injap jantung ni ada 4, injap nombor 3, injap aortik tu sudah pun menggunakan injap mechanical, bukannya injap yang betul, injap menggunakan besi lah saya sekarang ni. Maknanya dia adalah satu penyakit yang dikategori sebagai kritikal dan saya juga buat bypass. Maknanya betul-betul dia bukan letak payung terjun di dalam lubang jantung tu, tapi dia memang bypass terus. Dia ambil urat di betis tu, dia letak dekat jantung buat bypass. Dia maknanya open heart surgery, dan satu penyakit kritikal. Dan saya rasa bersyukurlah sebab saya ada
saya ada medical card dekat situ yang boleh cover kos rawatan sehingga 90,000. 90,000 macam mana saya nak bayar kalau saya tidak ada bantuan daripada takaful ni lah maknanya. At least takaful banyak lah maknanya. Terima kasih kepada peserta-peserta lain yang tabarruk tadi dalam tabung itu, makna kita saling tolong menolong. Saya ditimpa musibah, maka saya lah mendapat bantuan itu. Kemudian saya terus saja tabarruk juga setiap bulan untuk tabungan itu dan membantu peserta yang lain. Sebab itulah pentingnya perancangan perancangan pewarisan. Dan harta pencarian saya sebut tadi, kalau kita boleh terus je buat pengisytiharan harta pencarian, hibah, wakaf dan wasiat. Wasiat ni fungsi yang paling penting antaranya melantik wasi lah. Melantik wasi ataupun kita terus je melantik wali mal, penjaga harta. Kalau kita ni orang lelaki, kita boleh je tulis dalam wasiat kita lantik isteri kita contohnya sebagai penjaga harta kepada waris kanak-kanak kita. Sebab tidak semestinya automatik anak kita itu dijaga harta dia tu oleh isteri kita. Banyak juga kes yang mana apabila berlaku kematian bapa tu, amanah raya yang akan menjadi wali mal. Dia bukan amanah raya itu buruk, tapi maknanya penjaga diri ibu tu pula dia kena pula membuat permohonan dengan amanah raya untuk mengeluarkan sebahagian wang untuk jaga anak-anak dan sebagainya. So dia ada beberapa perkara teknikal kat situ. Jadi kalaulah nak lantik isteri terus dia menjadi penjaga harta, buat di dalam dokumen wasiat. Kemudian pembahagian kepada bukan waris, kalau kita ada peruntukan untuk wakaf, kita terus aja juga nyatakan di dalam wasiat kita tu. Seterusnya saya sentuh sikit tentang next slide tu, macam mana beza antara mati berwasiat dengan mati tidak berwasiat ni. Kadang-kadang orang tanya apa pentingnya ada wasiat, sama je kalau tak ada wasiat. Jika kita ada wasiat, maka urusan pusaka tu boleh diteruskan di mahkamah tinggi. Bila diteruskan di mahkamah tinggi, bagi yang ada wasiat, kita panggil pelantikan wasi melalui geran probate. Probate ni memang diterjemahkan bahasa Melayu pun jadi probate juga. Tak tahu dah nak terjemah macam mana. Dia memang macam tu bahasa dia. Jadi kita panggil wasi lah istilah dia. Dia bukannya pentadbir tapi dia wasi. Wasi ni kuasa dia lebih kuat. Sekiranya di dalam wasiat itu sudah pun ada wasiat pembahagian, kita hanya boleh attach wasiat itu untuk kita bahagikan terus bagaimana yang diwasiatkan. Tapi bagi kematian yang tidak ada wasiat, kita kena lantik pentadbir. Dan nak lantik pentadbir ni dia berliku sikit sebab kita perlu mendapatkan surat dia panggil affidavit penolakan pentadbiran daripada semua waris. Itulah yang jadi susah apabila isteri tak setuju adik-beradik jadi pentadbir, tapi adik-beradik pula tak setuju kalau isteri si mati jadi pentadbir. Itu yang jadi berlaku saman menyaman dan seumpamanya lah berlaku pengisitasi. Sebab tidak berwasiat. Kalau berwasiat, benda itu tidak berlaku sebab pewasiat sudah pun di dalam surat wasiat dia sudah lantik wasi dia. Jadi wasi boleh terus saja bertindak walaupun tanpa izin waris. Sebab wasi itu sudah dilantik oleh pewasiat sendiri. Dia sudah ada macam kuasa yang kuat dekat situ untuk terus saja menjalankan amanah dalam wasiat tadi. Maka kadang-kadang kalau surat wasiat itu lengkap, maka dia sudah tidak perlu kepada perintah pembahagian ataupun perintah jualan lah. Perintah jualan tu mungkin perlu juga kalau lah dia jual kepada third party apa semua. Tapi kalau menunjukkan kuasa wasi tu dia lebih kuat lah, lebih cepat untuk mencairkan terutamanya yang berkaitan dengan hartanah lah. Kemudian last slide saya sebelum saya buka kepada soalan, saya ada juga bagi tentang secara umum tentang bidang kuasa pengurusan harta pusaka. Di dalam pengurusan harta pusaka ni selalunya kita ini adalah istilah yang disebut oleh kami lah yang menguruskan harta pusaka ni. Selalunya kita sebut pusaka ringkas, pusaka kecil, pusaka besar. Kalaulah harta itu hanya harta alih saja, dia melibatkan duit, dia melibatkan harta alih, dia tidak melibatkan tanah. Dia tidak melibatkan tanah dan jumlahnya tidak melebihi 600,000. Ini banyaklah berlaku. Kalau ada dia tak ada tanah, selalunya tak tahulah kalau ada kereta Ferrari ke apa mungkin lebih 600,000 lah. Kalau lah tak sampai 600,000 maka kita hanya boleh dapatkan surat kuasa itu daripada amanah raya sahaja. Mana kita pergi
waris pergi ke Amanah Raya boleh settle. Surat kuasa yang diberi oleh Amanah Raya itu settle dengan JPJ, settle dengan bank apa semua. Tapi kalaulah ada harta tanah yang melibatkan tanah tetapi tidak melebihi 2 juta, maka urusan pun senang. Kita hanya pergi kepada unit pembahagian pusaka kecil. Kita pergi ke pejabat tanah, kita tanya mana bahagian pusaka kecil. Tidak semua pejabat tanah ada pusaka kecil, tetapi setengah-setengah tempat tu dia merge, dia gabungkan beberapa daerah, dia ada pusaka kecil dia. So kita just pergi kepada daerah yang tanah itu ada tu, kita pergi ke pusat pusaka kecil dan dia boleh dibuat sendiri oleh waris lah, kena belajar lah sikit. Dia ada borang A, sekarang borang A pun boleh buat secara online. Cumanya kalau melibatkan harta tanah ataupun aset yang melebihi 2 juta ataupun harta alih tapi lebih 600,000, maka tak nak kita kena ke mahkamah tinggi lah, mahkamah tinggi sivil, yang mana ini selalunya kena guna khidmat peguam lah, walaupun secara teori boleh buat sendiri. Tapi secara praktisnya selalunya memang kena lantik peguam lah. Nah ini memang logik lah kalau nanti peguam pun, sebab jumlah pun sudah melebihi 2 juta. Sebab kos guaman tu boleh ditolak daripada harta pusaka itu sendiri. Waris tak perlu bimbang. Sebab bukan, ya memanglah tolak harta pusaka sikit lah dapat kat waris. Berkurangan lah, bukannya sikit. Tapi memang itulah urusan la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Membahagikan harta pusaka itu adalah wajib. Maka segala urusan ke arah menyelesaikan yang wajib tadi, urusan peguam tadi pun nak menyelesaikan perkara wajib, maka ia juga dikira sebagai wajib. Ada kereta tapi tak isi minyak, tak ada guna kereta tu, tak berjalan kereta. So, orang peguam tu macam isi minyak je sebenarnya, sebab nak suruh berjalan benda tu. So, bila kalaulah melibatkan aset melebihi 2 juta, maka nak tak nak kena pergi ke mahkamah tinggi lah dan gunakan khidmat peguam untuk peguam dapatkan surat kuasa di mahkamah tinggi. Walaupun kurang 2 juta juga boleh pergi ke mahkamah tinggi, boleh juga lantik peguam lah kalau nak suruh nak suruh cepat dan sebagainya. Cuma boleh juga buat secara sendiri di JKPDG. Dan mahkamah syariah ni dia tidak menguruskan harta pusaka, pembahagian apa semua. Mahkamah syariah hanyalah mengeluarkan perintah faraid dan mengesahkan waris dan mengesahkan instrumen-instrumen jika berlaku pertikaian, mengesahkan wasiat, mengesahkan hibah dan mengesahkan dan sekiranya ada kes-kes yang melibatkan contohnya poligami di Thailand tanpa disahkan, tiba-tiba dah meninggal, benda-benda macam tu kena pergi ke mahkamah syariah untuk disahkan. Tetapi dia tidak boleh untuk pergi ke mahkamah syariah nak bagi tanah pusaka tu sekian-sekian, itu tak boleh. Itu kena pergi ke pejabat tanah, ke pusaka kecil. Saya ingat itu perkongsian saya kita dah ada berapa minit saja sebelum 11.30 dan saya apa yang baik itu daripada Allah, apa yang kurang itu kelemahan saya serahkan kepada moderator, dan kalau ada soalan saya boleh boleh cuba jawab lah. Wallahu a'lam. Okey, terima kasih kepada Cik Tarmizi di atas perkongsian berkenaan dengan urusan harta pusaka, dan antara instrumen-instrumen yang kita boleh recall kembali tentang harta sepencarian, hibah, wakaf, wasiat dan takaful. Dan seterusnya kita masa mencemburui dan terus kita melihat sekiranya ada soalan daripada para peserta di dalam talian, silakan. Okey, soalan yang pertama Cik Tarmizi daripada Muhammad Reza Zakaria. Soalan yang berbunyi, mana yang lebih sesuai pembahagian harta pusaka kepada anak-anak tak sah taraf, anak angkat non-Muslim dalam konteks hukum syariah enakmen negeri-negeri di Malaysia? Itu silakan. Kepada anak tak sah taraf, anak angkat, sama ada anak angkat ataupun non-Muslim, dia ada dua instrumen yang saya tengok yang sesuai, sama ada hibah ataupun wasiat. Kalaulah kita nak bagi terus semasa kita hidup, kita boleh terus saja menghibahkan harta tersebut kepada mereka ni. Sebab kalau kita bagi hibah, dia tidak terhad kepada limit tadi. Kita boleh hibahkan seberapa banyak yang kita nak kepada mereka. Tapi macam tadilah, kadang-kadang hibah ni kalaulah dia hibah ni dia macam ni, kita bimbang apabila kita terlalu banyak bagi hibah lah, sekali kebajikan kita tidak terjaga. Itu yang jadi takut nak hibah tu. Kita bagi hibah ke anak angkat kita lah, sekali anak angkat
nak angkat kita, dia tinggalkan kita lebih-lebih. Kalau dia tahu, dia merajuk pula, rupanya bukan ayah aku yang sebenar lah, sekali kita pula sebatang kara, jadi menyesal lah pula kita bagi. Itu yang antara masalah masyarakat di akhir zaman ni Ustaz. Kalau zaman dulu dia tak timbul kot, dia macam ni sebab dia hormat, dia hubungan kekeluargaan tu baik. Sekarang ni macam-macam. Jadi kalau kita bagi melalui jalan wasiat, dia selamat lah, sebab selagi kita hidup, selagi itu benda tu tidak terbahagi kepada dia orang. Mana selepas mati barulah jalan, tetapi wasiat itu hanyalah pada kadar 1/3. 1/3, dan kita boleh je wasiat kepada yang non-Muslim ke Muslim ke, dia tak ada masalah wasiat ni, wasiat kepada, sebab mereka ni bukan waris. Dan kalau kita wasiat sekadar 1/3, dan memang benda tu sah lah, dia memang tidak boleh dipertikaikan, dan mereka akan mendapat hak 1/3 yang sebagaimana yang kita wasiatkan. Cuma kalau kita nak bagi lebih tadi, kita boleh bagi melalui cara hibah, dan contohnya kalau kita nak bagi duit di dalam SB atau seumpamanya, ataupun kita masuk Islam, mak ayah kita tak masuk Islam, kita boleh bagi, dia panggil macam tabung haji, dan ada hibah amanah. Hibah amanah tu boleh juga kepada non-Muslim, at least kalau kita meninggal sebelum mak ayah yang non-Muslim tadi, maka mak ayah kita at least dia mendapat sebahagian daripada simpanan kita. Kita boleh buat percentage 50% hibah amanah, 50% ditinggalkan kepada faraid. So dia ada portion-portion dia. So saya ingat yang ni kita tengok case by case basis macam mana yang dia nak, sama ada wasiat ataupun hibah tu banyak lah, sama ada hibah amanah ataupun hibah mutlak. Kita tengok fakta dengan lebih detail lah. Itu secara umumnya. Wallahu a'lam. Terima kasih Cik Tamizi. Seterusnya soalan daripada Encik Nur Zahwan. Soalan berbunyi, setengah orang tak nak ambil takaful sebab katanya tak berbaloi. Bayar bulan-bulan tapi tak dapat merasa. Apa komen Cik Tamizi? Itulah. Ini komen orang yang tak merasa lah ni. Saya dah merasa, sebab tu saya bukan dia masalah berbaloi, sebab itulah saya sebut tadi, bila kita ambil takaful, kita niatkan pembayaran kita, bukan kita membeli risiko. Bila kita niat kita beli, macam kita beli insurans tu, memang kita rasa macam kita bayar premium, kita beli something yang tak ada, memang tak berbaloi lah. Sebab itulah bila kita ambil takaful, kita niat, kita menderma. Cuma menderma tu secara macam terpaksa rela lah, sebab dia ada jumlah yang kita sudah persetujui sesama kita. Jumlah itu kita persetujui sesama peserta takaful, yang mana kita melantik syarikat takaful sebagai pengendali. Kita pilihlah pengendali mana yang kita nak. Jadi benda tu dia lebih kepada kontrak sebenarnya. Kita berjanji dengan sesama kita, dan kita tunaikan tu, kita niat sebagai satu derma. Kita niat sebagai tabarruk, dia panggil istilah Arab dia panggil tabarruk. Bila kita niat sebagai satu derma, dia tak timbul isu berbaloi lah, sebab kita fikir inilah derma kita kepada kawan-kawan kita yang lain. So kita akan dapat pahala lah. Pahala tu benda gaib, benda tak nampak. Tapi kalau kita niat kita tak berbaloi, saya rasa pahala pun tak dapat, berbaloi pun tidak, lagi kita rugi. At least kita niat sebagai satu derma, kita insya-Allah diberi ganjaran oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kerana duit kita tu digunakan oleh kawan-kawan kita yang lain. Kawan-kawan lain kita yang kita merasa alhamdulillah dapat membantu kawan-kawan aku yang lain yang mungkin kehilangan pasangan disebabkan COVID ni, macam-macam sekarang ni. Jadi at least kita yang sihat ni tak apalah. Itu sebab tu ejen takaful tu jangan jual takaful. Jual takaful tu yang salah. Orang pun rasa tak berbaloi. Timbulkan konsep membantu tadi, takaful tadi, saling membantu dan timbulkan konsep menderma tadi, ikhlas, menderma kerana Allah. Dan kalau ada kesedaran tu, saya rasa isu ni tidak timbul lah. Itu secara umum lah. Allah Allah. Okey, terima kasih. Kena memahami konsep takaful, tabarruk dan saling tolong menolong. Dan seterusnya Cik Tamizi ada lagi soalan daripada Encik Anwar Abdul Rahman. Encik Tamizi boleh terangkan secara ringkas perbezaan pengurusan pusaka di Semenanjung dan di Borneo. Mungkin ada perbezaan enactment di antara Semenanjung dan Borneo. Cik Tamizi, silakan. Dia memang ada perbezaan, tapi saya nak cerita detail pun memang saya tak duduk di Borneo pun, memang saya tak urus. Dia dari segi dia jadi perbezaan kerana undang-undang tanah. Undang-undang tanah kita ni, kita di Semenanjung Tanah Melayu ni, kita dikontrol oleh National Land Code, Kanun Tanah Negara. Walau bagaimanapun di Sabah Sarawak dia ada undang-undang tanah yang berbeza. Dia ada Sabah Land Ordinance ke apa, dia ada undang-undang tanah dia, yang menyebabkan berlaku perbezaan pengurusan tentang
terutamanya tentang tanah lah. Jadi di Sabah ni Mahkamah Syariah di Sabah, di Kota Kinabalu, Mahkamah Tinggi di Kota Kinabalu Sabah, dia ada kuasa untuk melantik pentadbir dan membahagikan terus tanah-tanah di Sabah. Dan dia kadang-kadang di Sabah sekarang, dia bukan bagi tanah di Sabah aja. Kalau si mati tu dia ada tanah di Sabah dan dia ada juga tanah di KL, di Semenanjung. Dia tu aja buat pembahagian juga di Semenanjung ni, walaupun di Semenanjung ni tanah-tanah yang dibahagikan oleh Mahkamah Syariah Kota Kinabalu Sabah melibatkan tanah-tanah di Semenanjung, kita kena proses lagi, dia panggil vesting order, kena jumpa peguam sivil untuk dapatkan perintah vesting order untuk meletak hakkan perintah Mahkamah Tinggi Syariah Kota Kinabalu. Tapi at least bila bicara di Mahkamah Tinggi Syariah di Kota Kinabalu tu sudah pun ada perintah pembahagian. Dia bukan saja buat faraid, dia buat pembahagian terus tak. Kalau kita di Menanjung Tanah Melayu ni dia faraid saja, dia tak boleh nak bagi. Tapi di Sabah ni memang dia ada keistimewaan dia. Dia boleh terus saja membahagikan tanah sekian kepada sekian, tanah sekian kepada sekian. Dan kalau melibatkan tanah di Semenanjung, kita boleh ambil, dia panggil vesting order. Kita tidak perlu buat ulang bicara, kita hanya meletakkan hak. Cuma dia adalah stamp duty tu still kena bayar lah. Tapi at least prosedur dia tu bagi saya memudahkan apabila Mahkamah Syariah juga ada kuasa lebih kat situ. Dan yang di lain tu pun saya kurang pengalaman. Encik Anwar Abdul Rahman ni memang sentiasa follow saya ni. Dia pun dia kena belajar dengan orang lain lah yang lebih ada pengalaman lah, belajar dengan syarikat amanah yang mungkin ada pengalaman belajar dengan amanah raya ke yang ada cawangan di Sabah dan Sarawak lah. Itu jawapan ringkas saya lah. Memang ada sedikit perbezaan kerana sedikit latar belakang sejarah kita yang berbeza lah. Wallahualam. Ya. Terima kasih kepada yang bertanya. Dan seterusnya daripada Puan Nadia Syuhada binti Ruslan, soalan berbunyi, perbincangan harta pusaka sebelum mati dalam masyarakat Melayu terutamanya sentiasa disalah anggap. Apa pandangan penceramah? Bincang harta pusaka sebelum mati, saya tahu dia kadang-kadang benda tu sensitif ataupun benda tu masyarakat anggap macam kita ni tamak ke apa, saya pun tak tahu. Mati pun tak lagi tu bincang dah cara nak bagi macam tamak ke harta ke apa, itu mungkin itu yang dimaksudkan dengan soalan. Sebab itulah saya kata bukan isu tamak tu, isunya kita nak supaya pencairan harta tadi berlaku dengan lebih sempurna, dengan lebih lancar. Kita bukan bincang tentang harta ni kerana kita tamak. Kalau kita tamak ni kita mengambil hak orang lain. Kita ni bincang memang harta kita pun, dan kita tak tahu kita nak mati bila. Jadi kita bincanglah dan kita urus kadang-kadang bagi setengah-setengah yang buat tentang yang terlibat dalam perancangan harta pusaka, urus harta pusaka ni, kalau mengikut Tuan Samsudin Kadir contohnya, dia bagi dia dalam masa 48 jam terus saja kena bincang soal 48 jam ni memang merah lagi tanah kubur. Tanah kubur tu memang merah je. sebab memang tanah tu memang warna merah. So tak kisah merah ke apa ke, tapi memang kena bincang at least dalam 48 jam tu memang kena bincang, at least bincang awal. Kan? Sebab masa tu semua orang balik kan, Kalau dah semua masing-masing dah pergi bekerja, nak panggil balik dah susah. Tapi bukanlah bincang tu dalam suasana tamak. Bincang tu dalam suasana nak lantik siapa yang akan lead dan macam mana nak bahagi. Contohnya at least pada masa tu baju-baju sudah pun boleh dihalalkan. Okeylah baju mak ambil ya baju kita orang tak nak apa, ataupun kita nak jam ni kita nak, ada yang nak pen ke apa. At least bincang-bincang benda tu pun dah okey di satu segi, sebab benda tu pun perlu diminta izin daripada waris lain sebelum kita boleh guna sesuka hati. Ada yang kematian isteri dia nak jual bundle baju kurung isteri dia, tapi kena minta izin juga anak darjah 4 bagi saya, sebab kok anak dia tu nak sebagai memori mak dia ke apa ke, jangan mudah-mudah saja walaupun itu kanak-kanak ke apa. At least itulah yang perlu adanya perbincangan bukan kerana tamak, tapi perbincangan kerana nak benda tu smooth. Sebab ada juga kes saya tu, dia duk cari spek mata arwah ayah dia.
Jadi dia sensitif pula apabila ada abang lain yang ambil, sebab benda tu bagi dia ada nostalgik dengan ayah dia. Kadang-kadang benda-benda macam tu, sebab semua tu menjadi harta pusaka. Semua tu menjadi harta pusaka, yang ditinggalkan menjadi harta pusaka, sama ada benda tu bernilai kecil atau bernilai besar. Kadang-kadang setengah rumah tu dia ada jam antik, Ustaz. Jam antik tu dia masa mula-mula mati dia tidak mahal. 10 tahun lepas mati barulah mencari balik jam antik ayah kan. Jadi perlu dibincang dengan betul-betul lah macam mana siapa yang nak simpan, dan kita halalkan kepada orang yang menyimpan dan sebagainya lah. Sebab tu perbincangan tu kena awal, dan kita kena ubah persepsi masyarakat kita lah. Allah alam. Terima kasih Cik Tarmizi atas respon kepada soalan yang diajukan. Dan seterusnya daripada Encik Nik Muhammad Idham Shah. Ni sensitif ni tu Cik Tarmizi. Soalan berbunyi, si lelaki A berkahwin dengan seorang janda. Lelaki berkahwin dengan janda, anak dua. Persoalan yang timbul jika si lelaki A meninggal dunia, adakah hak anak tirinya dapat harta faraid peninggalannya? Jika tidak, apakah mekanisme terbaik untuk harta peninggalan tersebut? So lelaki A ni dia kahwin dengan janda, anak dua. Anak dua tu bukan anak dia lah, itu anak isteri dia yang sudah pun ada anak daripada suami yang terdahulu, sama ada dia bercerai hidup ataupun bercerai mati. So anak-anak daripada isteri dia itu adalah anak tiri dia, dan dia tidak mendapat hak faraid kepada lelaki A ni lah. Dan lelaki A ni, sebab yang anak yang mendapat hak faraid adalah anak hakiki. Kita sebut anak hakiki lah, anak yang ada darah daging. Kalau isteri tu meninggal, maka anak tu dapatlah daripada harta isteri tu, itu mak dia. Dan kalau mak dia tu pula ada anak daripada A tadi, dia ada anak lain, itu adik-beradik seibu lain bapa lah, dia akan dapat lah daripada ibu dia tu. Jadi mekanisme yang terbaik untuk anak tiri tadilah, kalaulah kita nak bagi terus, kita boleh buat secara hibah, ataupun kalau kita nak bagi dalam ruang lingkup 1/3, kita boleh buat cara wasiat lah. Kita tengok case by case basis. Mungkin anak tu lebih rapat juga dengan kita sebab kita kahwin dengan janda anak dua ni, kita pun tak ada anak lagi contohnya kan, anak kita tu lebih muda daripada itu mungkin menjadi anak sulung dan anak nombor satu kita jugalah, anak nombor A tu lah, bukan kita. maknanya atas rasa kasih sayang tu menjaga anak-anak yatim tadi, kita perlu faham lah dia tidak akan mendapat hak faraid kita perlu rancang betul-betul lah, sama ada melalui wasiat ataupun hibah, mengikut berapa banyak yang kita nak bagi, dan mengikut case by case basis lah, kena jumpa secara personal dengan mereka yang terlibat lah untuk buat perancangan pewarisan ni. Wallahualam. Okey, jika ni lelaki, sekiranya perempuan, kesnya kalau lah perempuan berkahwin dengan lelaki, sama juga dia punya jawapan dia. Yalah, sebab duda tu pun bukan anak si perempuan tu kan, sebab dia kahwin dengan duda anak dua kan. So maknanya dia akan menjadi maknanya bukan waris faraid dia jugalah, sebab dia bukan melahirkan anak tu. Dia panggil anak tiri jugalah. So perlu mana tak dapat juga harta mak dia tu, walaupun dia yang jaga daripada kecil, kecuali mak termati meninggalkan suami tu pula mati, dapatlah ada suami tu. Terima kasih atas respon kepada soalan. Ini mungkin ada satu lagi soalan daripada Encik Hafizuddin Muhammad Aziz. Tuan, adakah duit khairat kematian sebagai harta peninggalan si mati? Adakah dikira khairat kematian yang mana kalaulah si mati mencarum khairat kematian tersebut, dan mungkin ada di sebalik isu ini, tetapi dia nama suami tetapi yang dibayar oleh isteri. Macam mana tu? Boleh kita respon? Setakat pengetahuan saya, duit khairat kematian ni dia tidak dikira sebagai harta peninggalan si mati. Siapa yang bayar ke, untuk siapa ke, sebab khairat kematian ni dia macam satu tabung untuk membantu orang yang hidup tu.
Dan orang yang mencarun tu pun dia bukannya satu saving dia pun, dia kira dia pun tabarruk dalam tabung tu. Dan kadang-kadang khairat kematian ni terlalu banyak dah sekarang. Kadang-kadang kita boleh minta khairat kematian daripada sokso lah, daripada majikan kita lah, dan yang daripada masjid tu masjid lah. Kadang-kadang khairat kematian masjid ni kalau ditanam di kubur yang masjid urus memang tak ada baki pun tapi at least bayaran untuk kubur dan bayaran untuk logistik event jenazah apa semua ditanggung. So jika ada duit khairat kematian, ia tidak dikira sebagai harta pusaka, dia adalah diberi kepada siapa duit tu lah. Kalau diberi kepada isteri, maka itu adalah duit isteri dan dia tidak perlu faraidkan lah. Tapi kalau anak tu dia kata, oh saya boleh tuntut je akhirat kematian daripada bos saya, maka dapatkan anak tu lah sebab bos dia yang bagi. Kadang-kadang dinamakan juga itu sebagai khairat kematian. Saya rasa kalau disenaraikan 10 tempat khairat kematian, kita boleh pohon sekarang mengikut situasi masing-masing, dan itu bukan harta pusaka. Isu harta pusaka, harta mana bukan pusaka ni panjang sebenarnya. Pencen terbitan bukan harta pusaka, contohnya kan. Tapi kalaulah contoh club golf, membership golf, itu harta pusaka sebab dia boleh jual. Golf membership club tu kita boleh jual, Ustaz. Kita boleh jual second hand. Sebab kita beli membership untuk 30 tahun. Kita beli membership untuk 30 tahun, dia guna 15 tahun, dia mati. So dia ada entitlement 15 tahun. Entitlement 15 tahun tu dia boleh beli dia boleh jual sebagai second hand dengan nilai lebih murah. Orang yang beli tu boleh main golf kat situ untuk 15 tahun akan datang. Dan 15 tahun yang dijual beli tu jadi harta pusaka tu. So ilmu tentang mana harta pusaka, mana harta bukan pusaka ni dia panjang perbahasan. Antara salah satunya ialah tentang khairat tadilah, yang mana mengikut perbincangan saya dan saya urus tu, mana dia tidak dikira sebagai harta pusaka lah. So tidak perlu untuk diisytiharkan sebagai faraid, tapi guna terus lah, boleh guna terus harta pusaka. Khairat kematian tu boleh guna terus untuk urusan keluarga yang menerima. Begitu juga macam derma kematian boleh diguna terus oleh yang menerima derma tadi, dia tidak perlu faraidkan lah. Allah alam. Sekiranya ada lebihan duit khairat kematian tu, siapa yang berhak? Isteri ataupun anak-anak si mati? Itulah siapa yang berhak tu. Kadang-kadang bagi saya kita serahkan kepada yang menganjur tu lah. Kalau lah masjid yang anjur tu dia bagi pada isteri, bagi saya isteri lah. Sebab benda tu diuruskan oleh pihak pengurus tu bagi saya. Kalau masjid mengikut apa yang masjid tu lah. Sebab kadang-kadang setengah tu kita sendiri yang letak nama kepada pengurus tu. Kalau kita nama isteri kita, maka isteri kita lah. Kalau kita nama anak sulung, mungkin anak sulung lah. Saya rasa itu menjadi hak kepada siapa yang diberikan oleh pentadbir ataupun pengurus admin kepada khairat kematian itu sendiri kan. Sebab dia diberi kepada dia, maka dialah yang lebih berhak lah. Setakat ni saya rasa khairat kematian dia tak timbul isu sangat sebab dia tak banyak sangat. Tapi betul lah, kena tanyalah supaya benda tu jelas kan. Supaya benda tu jelas. Kalau faraid kena jelas lah, kena bagi semua. Kalau bukan pusaka, dia tidak perlu difaraidkan, maka lebih mudah lah untuk digunakan. Wallahualam. Okay, terima kasih di atas respon kepada soalan-soalan yang diajukan kepada panel. Terima kasih kepada para siapa yang bertanya tadi, dan pesanan akhir dan rumusan daripada Cik Tamizi kepada kami rakan-rakan kita yang berada di luar sana tentang pengurusan harta pusaka. Boleh Cik Tamizi rumuskan dalam 1 minit? Secara rumusannya boleh saya katakan bahawasanya ilmu pewarisan ini dia besar dan mengambil tahu ataupun mengambil berat tentang pewarisan ini adalah suatu perkara yang penting, lebih-lebih lagi kita di akhir zaman ini yang terlalu banyak fitnah dan terlalu banyak cabaran tentang kehidupan berkeluarga ni, tidak macam zaman dulu mungkin harmoni. Maka kita perlu mengambil tahu, walaupun tidak tahu secara detail pun, at least kita tahu macam mana kita nak uruskan kewangan kita, perancangan pewarisan kita tadi. At least bagi saya kita siapkan satu file faraid peribadi tadi, kita siapkan terus untuk memudahkan waris kita. Dan kadang-kadang kita akan rancang apabila kita senaraikan dulu. Bila kita senarai baru kita tahu, oh yang ini tidak update, oh yang ini perlu, oh yang ini mungkin boleh bagi kepada sekian-sekian, oh yang ini mungkin boleh reserve, mungkin boleh reserve 1/3 daripada duit tabung haji untuk masjid lah. At least ada juga wasiat kebajikan. Jadi benda tu
jangan pandang secara enteng, jangan buat tawakal macam tu aja. Uruslah dan rancanglah mengikut kemampuan kita secara maknanya slow-slow lah, boleh rancang, dan kesedaran tu perlu sentiasa refresh lah dari semasa ke semasa. Wallahualam Ustaz. Terima kasih kepada Encik Ahmad Tarmizi bin Abdullah di atas perkongsian dan pencerahan berkenaan dengan pengurusan harta faraid dan yang berkaitan dengan instrumen hibah, wasiat dan takaful. Dan tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, terima kasih kepada para peserta yang mengajukan persoalan, ahli panel dan AJK Technical dan tim kru Pusat Islam, dan tidak lupa juga kepada para penonton yang berada di luar Universiti Malaysia Kelantan. Dan kami mohon maaf sekiranya berlaku kekurangan dan kelemahan daripada pihak kami, dan saya bagi mewakili Pusat Islam terima kasih kepada ahli panel kerana meluangkan masa untuk bersama kita pada pagi ini, dan saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan kita berjumpa lagi di program yang akan datang insya-Allah. Allahumma inni a'udzu bika minal barasi wal jununi wal judhami wa min sayyi'il asqam. Allahumma inni a'udzu bika minal barasi wal jununi wal judhami wa min sayyi'il asqam. Allahumma inni a'udzu bika minal barasi wal jununi wal judhami wa min sayyi'il asqam.